muda lah ni, umur dah 99 Tun. Jadi boleh bekerja, dan saya bersyukur kerana saya boleh berfikir, bercakap, tak nyanyut. Bekerja macam satu ubat bagi saya. Kalau saya tak bekerja, saya fikir saya akan jadi lemah. Kalau saya dah meninggal, habislah. Tapi semasa saya masih hidup, untuk diri saya tak ada apa dah. Saya dah dapat semua dah. Tak ada lebih tinggi daripada itu. Jadi tak apalah, yang itu tuntutan untuk diri tak timbul lagi. Tetapi tuntutan untuk perjuangan bangsa, negara, agama itu masih mendorong saya bekerja. Apabila seorang Perdana Menteri mengganti saya, mereka seolah-olah tak nak dengar apa pendapat saya. Gubernur Bank Korea Ri Chang-yong berkata sosok pemimpin ulung ini sebagai pemimpin dunia dan bukan sekadar pemimpin Asia. Tambah Chang-yong, figura ini tiada galang gantinya dan menjadi aset terbaik Asia. Namun, siapakah yang mampu meneruskan legasi yang telah beliau bentuk selama ini? Istimewa bersama kita hari ini, pemimpin ulung sepanjang zaman, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Assalamualaikum Tun, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tun nampak ceria hari ini, Alhamdulillah Tun. Tempoh hari Tun ada menerima rawatan di IJN, Institut Jantung Negara. Sejauh mana keadaan kesihatan Tun pada hari ini? Jantung saya ni taklah kuat macam orang lain, kerana saya 2 kali saya kena open heart surgery. Tapi saya pulih mudah. Bila masuk hospital, mereka cakap memberi rawatan dan saya pulih sehingga saya boleh bekerja biasa. Tinggal lagi tak berapa kuat lah macam dulu. Dulu lebih kuat lah, muda lah ni, umur dah 99. Jadi boleh bekerja, dan saya bersyukur kerana saya boleh berfikir, bercakap, tak nyanyuk dan sebagainya. Kita melihat KLIA, perkembangan KLIA sekarang memang sangat membangun Tun. Tapi kita sebenarnya nak tahu jugalah satu ketika dahulu kenapa Tun menukar cadangan membangunkan Bukit Beruntung dan bertukar kepada Sepang. Apa sebenarnya? Ya, kita mengkaji tentang tempat yang kita nak bangunkan lapangan terbang. Kita mempunyai pengalaman, iaitu cadangan kita itu tidak mengambil kira masa depan. Umpamanya dulu kita ada Sungai Besi, dan sudah tentu Sungai Besi itu tidak dapat memberi kemudahan kepada pesawat yang baru, yang lebih besar dan perlu landasan yang lebih jauh. Jadi kita cari tempat untuk pindah. Tetapi projek pada masa itu kononnya tempat yang baru ini sesuai untuk melayan 400,000 orang setahun. Itu kesilapan kita. Kita dapati di Subang umpamanya, setelah dia berjalan sekian lama, bukan 400,000 setahun. Di waktu kita nak pindah, sudah sampai kepada 14 juta setahun. Dan tak ada tempat untuk kita nak bangun landasan lebih daripada satu. Sebab itu kita perlu cari kawasan yang boleh berkembang di masa hadapan. Jadi kita cari banyak tempat dan kita dapati bahawa Bukit Beruntung tak sesuai, tak cukup tanah. Kita jumpa satu ladang kelapa sawit yang besar. Saiznya 25,000 ekar. 25,000 ekar, besar daripada Putrajaya pun. Dan
kalau kita buat anggaran masa depan, berapa banyak pelancong atau pengguna akan menggunakan pesawat untuk berjalan ke mana-mana, kita berpendapat bahawa masa depan jumlah mungkin tinggi. Kita berpendapat bahawa mungkin bukan 14 juta, akan meningkat kepada 120 juta. Jadi kalau 120 juta, kita perlu landasan, mungkin 5 landasan. Jadi kalau kita ada kawasan yang luas seperti yang kita dapati di ladang ini 25,000 ekar, kita percaya bahawa untuk masa depan pun kita mampu membangun untuk jumlah passenger sebanyak 120 juta. Jadi sebab itu kita pilih kawasan yang luas dan kita boleh berkembangkan KLIA ini di masa-masa hadapan sehingga kita sampai sekarang ini pun sudah sampai kepada 60-70 juta. Nak sampai 120 juta bukan lama. Itu pun kita harap jenis pesawat diguna apa taklah meningkat sehingga kita perlu lebih luas lagi landasan KLIA. Jadi setakat ini tanah memang luasnya sesuai. Dan yang satu lagi, kita nak lari daripada kawasan yang sudah dibangun, tempat orang duduk. Kerana pesawat kapal terbang ni bunyinya kuat, jadi orang tak selesa. Jadi tak boleh kita nak dirikan lapangan terbang dekat dengan tempat yang ada orang. Jadi kita dapati ladang ini jauh daripada orang yang berada di sekeliling. Tun, bila Tun sebut tentang ekonomi, kita lihat sekarang perkembangan yang positif apabila ringgit dilihat semakin mengukuh. Jadi pendapat Tun, apakah peluang yang boleh Malaysia terokai lagi? Bila nilai ringgit itu meningkat, secara tidak langsung kita menjadi kaya. Kerana kita kuasa beli kita akan meningkat. Yang lebih penting bukan soal meningkat, soal kuasa beli, buying power. Itu yang penting. Kadang-kadang ada negara-negara yang mana ni mata wang mereka tidak kuat, dan perlu mengguna wang yang banyak untuk membeli. Tapi kalau kita ada mata wang yang kuat, kita boleh kata orang yang mendapat mata wang ini dia lebih kaya daripada di masa mata wang itu lemah. Sebab itu mata wang ini jadi kuat dengan 2-3 sebab. Satu daripadanya ialah kalau kita tentukan kekuatan mata wang kita seperti yang kita buat semasa financial crisis pada tahun 97-98, itu pun cara menguatkan mata wang kita. Satu lagi ialah dengan ekonomi negara menjadi begitu baik sehingga nilai ringgit dipandang tinggi. Kalau ekonomi negara bertumbuh dengan baik. Satu lagi ialah kalau ekonomi Amerika tak baik, jadi nilai mata wang Amerika tu jatuh. Bila nilai mata wang Amerika jatuh, ternampak seolah-olah nilai mata wang kita naik. Jadi ada banyak sebab kenaikan nilai mata wang. Jadi adakah kita perlu rasa selesa dengan keadaan ini sekarang atau apa pendapat tu? Bagi saya, kita perlu perkuatkan
nilai mata wang kita. Tetapi kita harus ingat, kita bersaing dengan jiran-jiran kita. Kalau mata wang kita terlalu kuat, maka kos pengeluaran barangan kita akan meningkat dan tidak boleh bersaing barangan daripada jiran-jiran kita yang mana kos mereka rendah. Dahulu Tun memperkenalkan dasar pandang ke timur. Jadi adakah ketika ini kita perlu beralih ke China dari segi ekonomi pula sekarang ni? Apa pendapat Tun? Ya, kita pandang ke timur, tidak terhad kepada Jepun saja. Kita juga pandang kepada Korea. Dan sekarang ini kita lihat negara China sudah maju. Dan bila kita dapati negara itu maju, kita perlu soal kenapa dia maju dan bolehkah dia dijadikan contoh. Bagi saya, kita tak kira negara mana, asalkan negara itu maju, mencapai kemajuan, kita kaji tentang sebab-sebab mereka maju dan jika perlu kita tiru cara-cara mereka. Tun sering dipanggil ke luar negara untuk berkongsi tentang buah pandangan tentang banyak perkara, terutama ekonomi, cara untuk mentadbir negara dan banyak hal lagi lah. Jadi dalam banyak-banyak negara, negara mana yang paling Tun kerap pergi dan mereka sering panggil Tun lah? Dia ke Jepun. Apa yang selalu mereka tanya Tun tu lah? Saya dapati mereka mempunyai satu budaya yang baik untuk kita kalau kita tiru. Mereka bekerja kuat. Mereka mengutamakan kualiti barangan mereka. Mereka betul sekali patriotik, sayang kepada negara mereka. Mereka bekerja bukan saja untuk diri mereka, untuk negara mereka juga. Sebab itu negara Jepun dapat daripada dulu mereka dapat melawan dan menewas kuasa-kuasa barat. Mereka lawan dengan Rusia umpamanya, mereka menang. Kenapa mereka menang? Kerana sistem mereka itu ditukar daripada sistem lama kepada sistem yang barat dan mereka dapat bangunkan negara mereka dengan cukup tinggi sehingga mereka menjadi kuasa dunia. Kita mampu tak jadi seperti mereka Tun? Kita, rakyat kita, mampu tak? Saya selalu berpendapat bahawa jaya atau gagalnya seseorang bergantung kepada pegangan dia kepada nilai hidup. Demikian juga dengan negara. Kalau nilai hidup dalam satu negara itu tidak sesuai, maka mereka tidak dapat maju. Kalau mereka ada nilai hidup yang sesuai dengan pembangunan negara, mereka akan maju. Kita dapati ada banyak daripada nilai hidup pegangan orang di Malaysia ini yang menghalang kemajuan. Sebab itu mereka perlu tukar nilai hidup mereka. Tun, Malaysia akan menjadi tuan rumah ASEAN tahun depan. Bagaimana Tun melihat potensi ini untuk menyampaikan beberapa isu di rantau Asia Tenggara khususnya, terutamanya berkaitan penindasan warga Rohingya oleh tentera junta Myanmar dan krisis pelarian? Apa pendapat Tun? Ya, kita dalam ASEAN ini, kita bersetuju tidak campur tangan dalam soal perkara dalaman anggota ASEAN. Kita tak, kalau kita nak buat apa pun, kita buat secara diplomasi boleh, tapi tak bolehlah secara kekerasan. Jadi kita berasa sedih tindakan yang diambil oleh kerajaan Myanmar terhadap Rohingya. Kita cuba hubungi kerajaan Myanmar supaya mereka melonggarkan sedikit dasar-dasar mereka. Itu cara kita dalam ASEAN. Dan kita dapati bahawa kuasa besar pun tak mampu bertindak. Mereka pun sedar tentang kezaliman
Myanmar. Tetapi mereka juga tidak boleh hantar askar ataupun ambil tindakan perang untuk membetulkan keadaan di Myanmar. Jadi kita terhad kalau kita dapati ada negara yang tidak peduli berkenaan dengan dasar-dasar antarabangsa, tidak peduli berkenaan dengan bangsa-bangsa bersatu. Tak banyak yang kita boleh lakukan. Dan ini kita sedih apabila Israel membunuh genosid, membunuh beramai-ramai rakyat Palestin. Dunia cuma membincang dan membuat keputusan tetapi tidak mengambil tindakan terhadap Israel. Jadi pengakhirannya macam mana tu? Yang lemah akan terus ditindas. Ya, bagi saya dengan Israel ini cara yang terbaik ialah tak ada negara yang sokong Israel. Tapi hari ini kita dapati bahawa Amerika dan Eropah sokong Israel. Walaupun dia lakukan jenayah antarabangsa, tetapi mereka masih sokong. Dan inilah yang menyebabkan kuasa United Nations ini, bangsa-bangsa bersatu, gagal untuk menangani masalah. Ini masalah kuasa besar yang tak peduli tentang undang-undang antarabangsa, dan kalau terjadi kepada rakan mereka akan halang sebarang tindakan. Apa pendapat Tun tentang home arrest? Ya, kalau kita buat semacam itu, kita bagi mesej yang tak baik kepada masyarakat. Kita pilih kasih kerana Najib melakukan benda-benda yang cukup buruk. Mencuri bukan sikit, berbilion ringgit. Lepas tu dia mengajar orang Melayu supaya utamakan cash. Jadi sekarang ni orang Melayu nak buat apa-apa minta duit. Saya ingat saya dulu bila bergerak dalam arena politik, semua pekerja semua sukarela. Kita tak bayar duit. Habis-habis sangat kita bagi sebatang rokok ataupun nasi lemak aja. Mereka buat kerja kuat siang malam. Tapi sekarang ni nak pasang bendera nak RM3. Satu bendera RM3. Saya tak mampu. Saya tak ada duit. Jadi saya kalah di Langkawi pasal tak ada duit. Pasal apa tak sokong saya? Jawab pengundi, Tun tak bagi duit. Jadilah ni orang Melayu tak sayang kepada negara, tak sayang kepada bangsa, tak peduli kepada agama, cuma utamakan duit. Yang ni menjadikan kita manusia yang mempunyai nilai hidup yang tidak baik. Tun secara peribadi pernah mencuba tak untuk berjumpa Datuk Seri Anwar untuk membincangkan, menasihati tentang pentadbiran dan ekonomi negara? Tak pernah. Saya dapati bahawa apabila seorang Perdana Menteri mengganti saya, mereka seolah-olah tak nak dengar apa pendapat saya kerana saya tak tahulah sebab apa. Saya letak saja jawatan dan Datuk Abdullah umpamanya tak mau dengar langsung nasihat daripada saya. Demikian juga Najib dan yang lain-lain semua, mereka anggap saya ni dah usang, dah tua, tak boleh atasi kecekapan mereka. Tun rasa macam mana Tun? Dunia, negara luar, Jepun misalnya tadi Tun sebut, negara maju menjemput Tun untuk mendapatkan buah pandangan, tetapi pemimpin negara sendiri mengenepikan Tun, pendapat Tun. Jadi apa komen Tun? Itu politik. Mereka takut
Saya percaya bahawa apabila kita berhadapan dengan masalah, kita perlu ada rundingan antara kita supaya kita dapat dengar pendapat terutamanya daripada orang yang pakar dalam bidang itu. Umpamanya masa saya menghadapi masalah mata wang kita dijatuhkan, saya tubuh satu jawatankuasa tidak rasmi yang terdiri daripada pakar, financial, banker, business people, profesor universiti dan sebagainya, dan mereka berbincang tentang cara mengatasi masalah, dan saya dapat banyak maklumat daripada mereka. Sebab itu walaupun pada masa itu keadaan amat serius, tetapi kita dapat selesaikan masalah kerana kita selalu berunding. Tak ada satu orang yang begitu cekap sehingga tak ada orang lain yang boleh buat macam dia. Saya pun bergantung kepada pendapat kawan-kawan. Tun, walaupun Perdana Menteri yang menggantikan Tun tidak bertanyakan pendapat kepada Tun, namun Parti PAS telah melantik Tun sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri, iaitu yang ditadbir oleh PAS, Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan, di bawah singkatan SG4. Jadi nak tahu apa yang Tun nasihat pada mereka? Ya, kita dapati bahawa keempat buah negeri ini ketinggalan daripada segi pembangunan. Yang terbangun dengan pesat ialah negeri-negeri di pantai barat. Jadi kita berasa sedih kerana negeri ni, empat buah negeri ini, negeri yang mana orang Melayu lebih ramai, sehingga 90% penduduknya Melayu, dan mereka ada potensi, tetapi oleh kerana mereka ditadbir, dimenangi oleh parti lawan, pihak kerajaan pusat tidak memberi perhatian kepada pembangunan di 4 buah negeri ini, khususnya Kelantan, Terengganu lah. Jadi bila kita dapati Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis ini dikuasai oleh Parti PAS, jadi kita dapati ada persamaan daripada segi kuasa politik. Sebab itu kita berpendapat kalau mereka dapat pandangan dan nasihat berkenaan dengan cara membangunkan negeri, saya yakin mereka boleh dimajukan seperti negeri-negeri di pantai barat. Dalam ayat yang ringkas, saya nak minta pendapat Tun tentang 4 sosok ni lah. Khairi Jamaluddin, Nurul Izzah Anwar, Nik Abdul Nik Aziz dan juga Mukhris Mahathir. Bagaimana Tun melihat Khairi Jamaluddin? Ya, saya ingat dia berbakat. Berbakat? Ya. Sahaja? Berbakat sahaja? Ya. Okay. Nurul Izzah Anwar? Ya, dia terlalu banyak politik lah. Dia lebih utamakan masalah keluarga. Nik Abdul? Nik Abdul perlu dedah diri dia kepada keadaan di seluruh negara, khususnya di pantai barat. Okay. Mukhris Mahathir? Ya, Mukhris Kedah bukan terlalu timur sangat. Dia ada cara-cara Kedah, tetapi dia dalam bidang politik dia sudah tidak ada tempat. Jadi dia boleh, kalau dia nak, kalau saya ingat dia ada kebolehan. Kami sebelum ni di Sinarian pernah menjemput Tun Siti Hasmah untuk menjadi panel salah satu program kami lah di pejabat kami dah di Seksyen 15 Shah Alam. Tun Siti pernah meluahkan rasa bimbang kerana Tun masih aktif bekerja. Jika diberi peluang untuk memberi ucapan kepada isteri tersayang, apa yang Tun ingin katakan kepada Tun Siti?
Ya, saya berpendapat bahawa bekerja macam satu ubat bagi saya. Kalau saya tak bekerja, saya fikir saya akan jadi lemah. Bila kita bekerja, kita guna tenaga kita, tubuh badan kita, otak kita. Bila guna, baru dia fungsi dia baik. Kalau kita tak bercakap dengan orang, tak bincang, kita akan lupa. Dan tubuh badan kita, kalau kita duduk tidur, kita jadi lemah. Sebab itu saya elak daripada terlalu banyak tidur, dan saya bekerja dan bercakap, berbincang, membuat syarahan dan sebagainya sebagai satu usaha untuk aktivate tubuh badan saya dan juga otak saya. Maksudnya tu Siti fahamlah bekerja tu sebagai salah satu ubat kepada Tun lah. Jadi sebab tu aman, damai. Tak ada masalah. Dia berasa takut aja. Pasal saya sudah kena 2 kali, saya kena heart attack. Dia bimbang lah, takut ada heart attack. Melihat keakraban dan kemesraan hubungan suami isteri Tun dan Tun Siti, sebenarnya saya nak tanya Tun lah, kalau Tun melihat situasi pasangan suami isteri era zaman sekarang ni sering diuji, pelbagai ujian lah. Ada yang diuji dalam perkahwinan yang seusia muda pun turut diuji. Jadi nasihat Tun kepada pasangan-pasangan yang sedang diuji ni bagaimana? Ya, kita berkahwin kerana mungkin kita dapati pasangan itu baik, perasaan cinta umpamanya. Tetapi apabila masa berlalu, kita akan dapati masalah. Ada benda yang tak kena kepada partner kita. Jadi kalau kita tak tolerant, tak sabar, terima bahawa dia tak semacam kita, kita tak semacam dia, masing-masing terima kelainan kita, dan kita adjust diri kita supaya kita terima. Saya ni disiplin berkenaan dengan masa. Saya tak boleh nak pergi lambat ke mana-mana tempat. Dan isteri saya, dia berlainan langsung. Dia lambat. Dulu saya berkelahi dengan dia. Pasal lambat. Tapi sekarang ni saya terima lah. Dia macam itu, saya macam kita. Tun kini sudah pun berusia 99 tahun. Alhamdulillah Tun masih sihat. Dan pada usia ni Tun sudah melihat segala-galanya. Sudah merasa segala-galanya Tun. Apa yang masih Tun impikan? Apa lagi impian yang masih belum Tun capai? Bagi saya, diri saya tak penting, tapi negara saya penting. Saya nak lihat negara saya ni, Malaysia ini, maju seperti negara-negara maju yang lain. Selagi saya boleh berusaha ke arah itu, saya akan teruskan. Kalau saya dah meninggal, habislah. Tapi semasa saya masih hidup, untuk diri saya tak ada apa dah. Saya dah dapat semua dah. Tak ada lebih tinggi daripada itu. Jadi tak apalah, yang itu tuntutan untuk diri tak timbul lagi. Tetapi tuntutan untuk perjuangan bangsa, negara, agama, itu masih mendorong saya bekerja. Sepanjang umur Tun, kita nak tahu juga, pernahkah Tun mengalami titik terendah dalam hidup Tun, dan apakah ia? Titik terendah? Ya, saya di zaman Jepun tak ada peluang. Saya terpaksa cari makan, goreng pisang, jual pisang di Pekan Rabu. Pasal tak ke sekolah, tak ada peluang, dan itulah yang. Tapi saya usaha lebih daripada keluarga saya usaha nak cari makan. Walaupun kerja tu berat, jual kayu api, semua itu saya buat. Apa yang boleh saya buat untuk diri saya. Okey Tun, terima kasih atas masa
Tun. Terima kasih atas pandangan Tun. Kami sangat hargai buah pandangan setiap butir bicara yang Tun sampaikan. Alhamdulillah, semoga Tun dikurniakan kesihatan, panjang umur, kita berjumpa lagi Tun ya. Assalamualaikum. Terima kasih.